Jepun mendarat di pantai Kuala Pak Amat sejurus selepas tengah malam 8 Disember 1941 dan mencetuskan pertempuran hebat dengan tentera India British sejam sebelum berlakunya serangan ke atas pelabuhan Pearl Harbor. Pertempuran itu merupakan detik rasmi permulaan Perang Pasifik dan bermulalah sejarah pendaratan Jepun di Tanah Melayu. Seterusnya, mereka mara dan menawan lapangan terbang Kota Baru. Pada masa yang sama, pihak Jepun menyerang Singapura, Hong Kong dan pelabuhan Pearl Harbor melalui udara. Kenapa Jepun menggunakan basikal semasa penaklukan di Tanah Melayu? Dia sebenarnya begini, tentera Jepun ni telah bersiap dengan segala-gala. Dia bawa pun kereta kebal. Dia bawa pun kereta perisai. Tetapi seperti mana yang kita tahu, sebuah kapal pengangkut besarnya, Awangga San Maru namanya, yang membawa alat tu ke depan, harus dia letak depan dulu. Kereta kebal ni turun dulu kan. Tapi ditembak oleh pihak British dan terkena torpedo 10 biji daripada tentera udara Australia yang berpangkalan di Pangkalan Cepa, di padang, di lalang luas Macang dan di Gong Kedok Pasir Putih. Di kapal terbang ni urung dia 7 biji tembak kapal pengangkut besar Jepun ni, sehinggalah terbakar, satu malam terbakar. Jadi kereta kebal tak boleh dia bawa keluar, apa pun tak boleh dia bawa keluar. Tetapi ingat juga, selain daripada basikal yang Taufik nampak tu, naik kuda. Kuda dia ambil daripada Thailand, daripada kuda Eropah, daripada bahkan kuda lumba pun. Jepun memiliki bawanya. Tetapi yang paling banyak ialah basikal. Itu tidak dapat dinafikan. Ini kerana Taufik ingatnya bahawa Jepun datang nak serang ni, dia bukan tiba-tiba datang nak serang, belum macam ribut datang serang, tidak. Dia dah hantar perisik dah. Bertahun-tahun sebelum dia datang serang ni, dia dah tahu dah maklumat dah. Jadi dah hantar perisik-perisik ni bertahun-tahun. Berada di tanah air kita ni. Tapi bukanlah dia nampak yang dia perisik. Kalau yang perempuannya jadi pelayan kedai, jadi tukang hiburan, kan? Jadi penyanyi, suara merdu. Tetapi dia tu bukan penyanyi tu. Dia adalah perisik. Dia adalah seorang pegawai tentera Jepun. Jadi tukang gunting di Kota Baru. Gunting murah, bayar pun gunting, tak bayar pun gunting. Siapa tak suka? Jual pinggang mangkuk dengan harga murah. Bila kata dengar je Jepun nak serang, ramai pun duduk tempatan ni berdoa. Bukan mengharap, berdoa. Jumpalah kita dengan makanan murah, pinggan mangkuk murah, basikal murah, segala benda murah. Jadi bila dia anggap Jepun nak datang, kita akan senang. Dan Jepun pula mengwar-war-warakan slogan kemakmuran Asia Timur Raya bersama. Asia for ASEAN. Maksudnya Asia untuk orang Asia. Jepun menawan lapangan terbang Sungai Petani, Butterworth dan Alusta pada 9 Disember 1941. Kapal tempur HMS Prince of Wales dan HMS Repulse yang bergerak di pesisiran timur Tanah Melayu menuju ke arah Kuantan pada 10 Disember 1941 juga berjaya dimusnahkan oleh tentera udara Jepun. Muhammad Taufik nak tahu di sini
inilah pantai Pak Ahmad. Dipanggil juga Pulau Pak Ahmad. Tapi bila air tu kan, air ombak ditolak, pasir naik, dia dah tak jadi pulau lah, dah jadi pantai. Tapi bila dia keliling oleh air pula, dia jadi pulau. Kadang tu orang panggil Pulau Pak Ahmad lah, pasir pantai Pak Ahmad lah. Di sinilah Angkatan Jepun pertama kali mendarat pada pukul 12.25 pagi 8 hari bulan Disember. Kehadiran tentera laut British dihapuskan dalam masa yang singkat. Tentera Jepun yang mendarat di Kota Baru berpecah kepada dua kumpulan. Satu kumpulan bergerak menuju ke Kuantan dan satu kumpulan lagi ke selatan menuju Sungai Perak. Pada 11 Disember 1941, pihak Jepun mengebom Pulau Pinang. Jitra jatuh ke tangan Jepun pada 12 Disember 1941 dan kemudiannya Alusta pada hari yang sama. Tentera British terpaksa berundur ke selatan. Pada 16 Disember 1941, pihak British meninggalkan Pulau Pinang kepada pihak Jepun yang mendudukinya pada hari yang sama. 19 Disember 1941 hingga 31 Januari 1942. Tentera Jepun mara ke selatan dan menawan Ipoh pada 26 Disember. Penentangan sengit terhadap kemarahan Jepun dalam pertempuran Kampar berlangsung selama 3 hari dan 3 malam antara 30 Disember 1941 sehingga 2 Januari 1942 sebelum tentera British terpaksa berundur. Setiap pendaratan tentera bukan pendaratan kargo. Kalau pendaratan kargo ke gandum ke beras ke kan, banyak kesan baiknya. Tapi kalau pendaratan tentera ialah untuk berperang, untuk saling bunuh membunuh, saling musnah memusnah dengan apa cara pun. Kerana peperangan tidak pernah memberikan apa-apa untung pada mana-mana pihak sebenarnya. Kalah jadi abu, menang jadi arang, kan? Jadi dalam konteks ini, walaupun tentera tidak akan tembak orang awam, itu bukan kerja tentera. Tetapi peluru tak bermata, kan? Apabila dia melepaskan tembakan, walaupun ke arah kubu tentera, kan? Tetapi akan ada peluru-peluru yang sesat. Dan apabila dia dapat menaluki Negeri Kelantan dan seluruhnya dapat menaluki Melaya, kesan yang paling buruk ialah bahawa apa yang dijangkakan oleh penduduk tempatan berlaku sebaliknya pula. Nak dapat makanan murah, barang murah, dapat penampar murah, kan? Nak dapatkan wang dengan senang, memang wang dengan senang. Dicopnya di negara kita ni sendiri wang tanpa ada cagaran emas, di mana-mana. Wujudlah wang pokok pisang, wang Jepun. Pada 7 Januari 1942, dua pasukan Brigade India tentera British dipintas dalam pertempuran di Slim River yang memberikan tentera Jepun laluan mudah ke Kuala Lumpur. Pada 9 Januari, kedudukan pasukan British semakin terdesak dan Komander General Wavell memutuskan untuk mengundurkan keseluruhan tentera British ke utara Johor dan meninggalkan Kuala Lumpur yang ditawan tentera Jepun pada 13 Januari. Pertempuran berlanjutan sehingga 18 Januari dan pihak berikat berundur ke Singapura melalui Tambak Johor. Menjelang 31 Januari 1942, keseluruhan tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun. 1 Februari hingga 15 Februari 1942. British berundur ke Singapura secara berperingkat-peringkat. Pertempuran yang berlaku menyebabkan ramai tentera British terkorban. Pada 7 Februari 1942, pihak Jepun memulakan serangan ke atas Singapura dengan mendarat di Pulau Ubin bagi menumpukan tembakan kencang ke arah Changi. Pada 10 Februari, tentera Jepun berjaya menjejakkan kaki di Singapura.
Regimen Melayu yang diketuai oleh Lieutenant Adnan bin Saidi berjuang menentang Jepun hingga ketitisan darah yang terakhir dan hampir keseluruhan anggota mereka terkorban. Pada 10 Februari 1942, Bukit Timah diserang dan ditawan pada 11 Februari. Pihak Berikat menyerah kalah pada 6:10 petang 15 Februari 1942. General Arthur Ernest Percival bagi pihak Berikat menandatangani dokumen menyerah diri tanpa syarat. Wang murah, tetapi barang mahal. Inflasi melonjak. Nah, kehidupan menjadi sengsara, menjadi susah. Ramai rakyat yang menderita penyakit, kelaparan, tak cukup zat makanan, penyakit khususnya penyakit puru, kudis sejenis kudis ya, merebak dan mati begitu saja, tidak sampai bawa ke hospital ya. Dan kekurangan zat makanan ni jangan dikatakan lagi lah. Beras tidak cukup, dicatukan pula. Tentulah tentera Jepun akan mencatukan kepada pentadbirnya dulu kan. Bila tidak cukup, rakyat yang jelata ni makanlah apa yang ada. Jadi adalah rakyat yang makan ubi kayu. Dan begitu juga dengan pakaian yang dianggap, yang dijangka murah, mudah dapat ni, susah dapat pula. Ada yang pakai guni pun ada. Ini adalah keburukan yang didatangkan daripada zaman Jepun. Dan Jepun boleh dikatakan memerintah dengan zalim. Walaupun setengah-setengah kesalahan rakyat yang tidak seberapa. Tapi hukumannya tidaklah dibawa ke mahkamah. Sebaliknya menggunakan hukum rimba. Cukup menyayat hati. Ini akibat buruknya kan. Dan walaupun raja-raja Melayu, sultan-sultannya masih bertakhta, seorang sultan pun tidak diturunkan pada zaman Jepun. Jadi dari segi baik ada. Dari segi baiknya, pertama sekali barulah orang Asia, khusus orang Melayu, sedar bahawa bangsa Timur boleh mengalahkan bangsa Barat. Tahun 1905 berlaku peristiwa peperangan di antara Jepun dengan Rusia, sehingga tercetusnya perjanjian Shimonoseki di Vostok. Jadi mulai itu tercetuslah perasaan nasionalisme. Nasionalisme bahawa sudah sampai masa bangsa itu harus mempertahankan dirinya. Askar Melayu yang terlibat, regimen Askar Melayu dan Askar Melayu Diraja yang terlibat mempertahankan contohnya Singapura, Bukit Gat, Bukit Candu dan sebagainya itu. Kita pernah dengar Kapten Adnan kan. Itu adalah contoh keberanian. Dan kita lihat apabila kita mengharapkan orang luar untuk mempertahankan kita kan, apa sangat. Setelah itu dia cabut lari. Setelah dia rasa dia tak akan tahan, dia lari. Tapi siapakah yang akan kekal di tanah airnya? Bangsa itulah, kita lah. Maka di sinilah timbulnya semangat kebangsaan, bahkan mempercepatkan. Saya tidak kata tidak timbul sebelum ini ya. Cuma saya mengatakan dia lebih cepat. Dan satu lagi, menimbulkan daya cipta. Barulah bila Jepun datang, Jepun duduki kita, bila kita susah nak dapat sabun, pandailah kita buat sabun. Dengan akar itulah, dengan akar inilah. Nak cari benang untuk jahit baju kita, tak boleh. Cari akar nanas, cari tu urat nanas. Pandai dah kita. Mulai mencari sabun, mencari tali nanas, pandai menjahit menjahit pakaian yang daripada berbagai sumber dijadikan kain, kemudian dapat pula buat gobok api, mencetuskan gobok api daripada habuk dan
pandai buat sabun dengan sekam lah. Pemerintahan tentera Jepun di Tanah Melayu telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada penduduk tempatan dalam pelbagai aspek seperti politik, ekonomi dan sosial. Ingat, negara kita, kitalah yang mempertahankannya.